Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam PKP, salam di alam maya. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, Harimau, Perantak edisi Diksi, saudara Man JB, lawa gambar-gambar dikirimkan hari ini ya. Saudara Empat Tulang Kering, Waalaikumsalam. Saudara Fau GH, apa khabar? Joe Osman, Man JB ni banyak gambar-gambar special. Saudara Fazil Yop, Syarifuddin Syahri, apa khabar? Saudara Syamsul Anwar, terima kasih hadir sabah malam bersama FRG RRGM Samsul, Badrul Hisham, Syed Barudin, Syed Awang, Detman, apa khabar Detman? Zulgani, GB Ashel, Amir Dollah, Zazaz, sedap nama tu, Zakaria Yusof, K, salam, Hafazah Abu Bakar, Muhammad Fauzi Buang, Azhaha Markim, Kama Ismail, Khairul Azri BFM, Syali Ahmad, Jozo, Joka, Ahmad Zulkarnain, Kopral Darus, Kuel Seruh, Nazir Bazin, Zaza, Waalaikumsalam. Semoga Allah lindungi kita semua. Alimatun Ruby lambat sikit muncul dari AB selalunya Ruby yang pertama. Kadang-kadang bila lama tak nampak. Apa khabar saya Taram Shah? Ada kopi, insya-Allah sedap kopi Muar. Saya Taram Shah berkirim salam pada teman-teman semua dari Muar. Para Raidan, Ramli Putih dan teman-teman yang lain ya, saudara Itik Tebu pada Radin Razak. Saya harus memberi laporan lebih awal supaya jangan ketinggalan. Seperti biasa, hari ini 1 Februari, hari cuti wilayah persekutuan, sempena wilayah persekutuan. 1 Februari, kes COVID-19 masih lagi berlegar pada angka 4,214. Walaupun turun semalam 5,298, tapi hari ini 4,214. Situasi yang tidak begitu menyenangkan ya, saudara. Emas kencana, barang dapur mendasak lagi, tak apa sekejap lagi kau ucap. Jumlah kematian sudah pun menjangkau 770 orang. Kerana hari ini ada 10 kematian dilaporkan. Di Sabah ada penurunan, alhamdulillah. Semalam 298, hari ini 276. Begitu juga di Labuan. Di Sarawak pun turun, tapi angkanya 105 orang. Di Kedah turun, cuma di Penang. Penang naik, semalam 69, hari ini 119. Mami, tak ceroy lah Mamu. Sajen kita ingatkan Penang ni boleh lah turun-turun, tak turun juga. Baru turun sikit dia naik balik. Di Penang, di Perak, ayo jangan lagi ni yop. 2 hari lepas 112, kemudian dia turun 63, hari ni naik 193. Ini memang sah nak Abang Tebin ni. Itu di Perak. Dan di Selangor masih lagi keadaannya ribuan. Semalam walaupun turun, semalam 2,460, hari ini 1,362. Menjadikan jumlah keseluruhan di Selangor sudah 69,296 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Begitu juga di Kuala Lumpur. Hari ini hari wilayah, ingatkan tak ada lah jangkitan hari ini. Sempena hari wilayah. Rupanya semalam 783, hari ini turun sedikit, 702 orang. Jumlah keseluruhan di wilayah persekutuan 26,303. Begitu juga di Putrajaya, semalam 6 orang, hari ini naik 10 orang. Negeri Sembilan pun, Saudara Man, kau macam mana dah ni Negeri Sembilan, semalam 42, hari naik 91, Melaka turun, alhamdulillah, Saudara Rosli Lendu. 153 turun kepada 85. Dan Johor terus meningkat lagi. Macam mana saya katakan, di Johor berhati-hati saudara, sebab dia punya trend itu, dia turun sikit dia naik. Turun sikit dia naik. Hari ini daripada 684 dia naik 792. Kemarin 1,002, semalam 1,020, hari ini 1,068 orang. Warga Johor berhati-hati. Kalau boleh duduk di rumah lah. PKP ni dengan daruratnya, jaga kebersihan, jaga keluarga kita. Ini suasana tak begitu. Saja Yusof, satu Pulau Pinang hadir. Yalah, tapi tak ceroy lah saja. Mami, bagaimana? Penang naik tu. Di Pahang, alhamdulillah, semalam 74, hari ini 54. Di Terengganu juga, alhamdulillah, 83 dan 38. Well done, warga Perlis.
kerinduan kita yang begitu lama hari ini Perlis sifar. Terima kasih dan tahniah warga Perlis dia Pak Nazil. Di Kelantan, Saudara Azmi. Semalam 30, hari ini naik 57. Trend di Kelantan di 93, dia turun 28, dia naik 30, hari ini naik balik 57. Itulah laporan saya berhubung dengan COVID-19 yang masih belum meredakan dan masih membimbangkan kita. Angka jangkitannya masih lagi berlegar dalam angka yang ribuan. Walaupun tidak 5,000 tapi dah 4,000. Tapi keadaannya begitulah. Dan kita bersyukur pada Allah SWT. Kabarnya saya dengar tadi sahabat kita Datuk Zaharin sudah pun pulang ke rumah sembuh. Alhamdulillah. Dia pun balik nampak pulih tapi nampak lagi masih lagi belum sihat sepenuhnya. Tapi itulah belum habis-habis lagi terus buat live. Mungkin dia rindu dengan teman-teman di alam maya. Bersamalah kita berdoa agar saudara Zaharin terus sihat untuk beliau meneruskan bicaranya. Orang tak suka tapi kita dengarlah apa pandangan. Salam Datuk dari P69 Parit saudara ini Zubir Bakar. Saudara Ismail Safian, macam mana orang Taiping? Selamat. Mudahan hari ini hari wilayah tapi di Taiping tak cuti lah ya. Saudara Abu Said, Waalaikumsalam. Saudara Mahrum Idris, saudara Sipri Mansur. Okey, lepas usai kita punya laporan yang itu, saya kena jugalah e-commerce. Jangan lupa e-commerce. E-commerce berhubunglah dengan Azhar, walaupun masih belum lagi ada teman-teman yang nak bertanya, nak menghantar kiriman dan sebagainya, masih belum. Saya menunggu untuk saya mewawarkan produk saudara. Jadi berhubunglah dengan Azhar 011-330-41241. Dengan Azhar ni dia selain daripada buku-buku saya, juga ini produk hasilan ibunya iaitu rendang tok. Dan juga ini bahulu berdal orang Perak. Saudara Ismail Safian bahulu berdal. Begitu juga dengan Siti Farehah. Siti Farehah ni lain tak ada. Dia punya produk the only one. Dendeng manis Siti Farehah. Sedap makan dengan bubur. Boleh makan dengan nasi. Boleh. Tak ada lauk makan dendeng manis saja cukup. Berhubung dengan beliau 017-711-4300. Warga Kota Raya Kuala Lumpur dan Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan segar, berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Sulaiman Hassan, nak khabar, Saudara Kuda Yusof, Saudara Mak Firdaus. Dan kalau nak acar-acar buah-buahan, pelbagai acar, berhubunglah dengan Puan Sherry. Puan Sherry ini ibu tunggal, kita bantu beliau. Kalau saudara dia beli dekat kedai apa semua, sekarang ni e-commerce hantar saja, murah, bukan mahal pun, RM10 boleh, RM20 boleh, RM40 pun boleh. Untuk membantu beliau memperdagangkan produknya itu acar buah. Puan Sherry 017-714-7362. Okey, usai e-commerce. Dalam kita keadaan medis sekarang ni, jangan lupa sabda junjungan daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibni Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang dan jelas, dan sesungguhnya perkara yang haram itu juga terang dan jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara syubhat yang kesamaran dan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, dibimbangi binatang yang digembalainya akan menceroboh masuk ke dalamnya untuk memakannya. Ketahuilah bahawa setiap raja itu ada sempadan kawasan larangan. Dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ada seketul daging yang apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. John Man, saudara kirimkan hati, itulah dalam badan kita ni hati. Bersih hati kita, bersihlah jiwa kita, bersihlah badan kita. Hadis ini adalah kiriman daripada teman-teman kita di Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Terima kasih warga Ikram. Hadis ini adalah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-52.
Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah derita rakyat. Saya akan menyuarakan derita rakyat. Minta maaf saudara. Suasana sejuk, jadi kita bersin. Dah tua-tua begini serau juga saya. Sebelum saya memberi pencerahan, kita dengar dulu apa kata pantun Pak Nazil. Ini Pak Nazil saudara, bukan Pak Nazir. Dan Pak Nazir juga beritahu saya bahawa dia kata maksud semalam itu pinggan sahan itu rupanya adalah pinggan yang besar. Kalau pinggan sahan, pinggan yang besar. Terima kasih Pak Nazil. Beliau begitu bijak bermain dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tak tahu. Indah bahasanya. Apa kata Pak Nazil? Beria-ia menyapu salap, sangkakan bedak menjadi sia. Setiap manusia membuat silap. Jika tidak, malaikatlah ia. Jadi sebagai manusia memang kita tak lari dan melakukan kesilapan. Yang tak buat silap ni malaikat je. Selagi nama manusia, dia tetap melakukan kesilapan. Cik Bedah membeli berangan jeruk ara di Sungai Padang. Jika sudah hilang pertimbangan, buruk perkara baik dipandang. Itulah kiriman dua rangkap pantun daripada Pak Nazil. Pak Nazil, bukan Pak Nazir ya. Terima kasih Pak Nazir daripada Perlis. Dan saya juga mengucapkan tahniah warga Perlis hari ini sifar COVID-19. Teman saya, Saudara Jamil, sempat mengirimkan saya 3 rangkap pantun. Katanya masak lemak santan kelapa, makan bersama di atas pangkin. Indah khabar dari rupa, tapi cakap tak sopa bikin. Ini dia marah ni. Dia marah pada pimpinannya. Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap kena bohong. Barulah boleh jadi menteri. Saudara Jamil. Layang-layang terbang melayang, putus dalinya tersangkut di dahan. Zaid dan Najib, jangan berwayang. Maruah diri kena pertahan. Oh, dia marah kerana Datuk Zaid dengan Datuk Seri Najib tidak lagi menarik sokongan lagi. Itulah warga UMNO yang kental jiwanya. Ya, Saudara Sulaiman Yub, apa khabar? 5 amalan T411. Apa dia ni? 5 amalan ni bagus juga. 5 amalan T141. 5 amalan itu untuk beruntunglah hidup. Apa dia tak tahu. Jamali Ali, Saudara Alias Latif. Dan saya juga melihat, membaca, menatap kiriman dalam wall saya tadi, iaitu daripada Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim, Menteri Alam Sekitar. Dan beliau memanglah Tuan Ibrahim ini guru agama. Banyak orang tak tahu bahawa sebenar-benarnya Tuan Ibrahim adalah guru agama kepada Duli Yang Maha Tuan Agong. Banyak orang tak tahu tu. Beliau memang arif, pakar. Sebab itulah saya menghormati. Bukan saya kata saya nak marah semua orang PAS. Ada pimpinan PAS yang baik. Macam Tuan Ibrahim ni. Dia adalah guru agama. Dan qualified, dan fikirannya adalah pemikiran yang cukup matang. Berpolitik pun tidak menghina dan memaki hamun orang. Tapi hari ini Tuan Ibrahim menzahirkan kebimbangannya. Sebab dia kata kebanyakan saf sembahyang semasa di masjid, surau atau madrasah kini diatur mengikut macam susunan buah dam. Atas, bawah, belakang, atas, bawah begitu. Keadaan ini pada pandangannya tidak menepati kaedah saf yang sebenar katanya. Kerana ia tidak tersusun secara rapi dan teratur. Jadi kepada jemaah ataupun saudara yang pergi ke masjid, boleh tegur. Beritahu pada nazir masjid tu. Ini pandangan yang diutarakan oleh Tuan Ibrahim, guru agama, Timbalan Presiden PAS, menteri kita. Sebab dia kata kalau susunan saf itu tidak sebaris, itu tak boleh. Saf yang lebih tepat pada pandangannya ialah secara berbaris, sama ada secara menegak ataupun ke depan atau mendatar kiri dan kanan. Di mana para jemaah akan berbaris di belakang jemaah yang lain di hadapan secara tersusun dan berada dalam satu barisan yang tersusun kemas. Bukan macam dam lah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Bahkan dalam situasi COVID kini, dia kata susunan saf tersusun begini lebih selamat kerana jarak antara saf depan dengan saf di belakang lebih jauh, dan sekiranya ada jemaah yang batuk atau bersin, maka risiko kepada jemaah di belakangnya agak jauh berbanding kaedah saf kebanyakan masjid atau surau sekarang. Jadi beliau mengharapkan semoga ia menepati kaedah susunan saf yang lebih sama dan lebih tersusun. Semoga ia menepati sabda Rasulullah SAW.
samakan saf kamu. Kerana menyamakan saf adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Nah, saya kalau kita pergi kat masjid apa semua, imam akan cakap, saf. Dia minta susunan saf itu. Bukan depan belakang. Kerana itu ada dia punya maksud, ada dia punya ilmunya, ada dia punya nasihat. Sebab di dalam di kacamata Allah, okey, manusia itu tidak ada tinggi dan tinggi rendah darjatnya, melainkan ketakwaannya. Tinggilah ketakwaan kamu, maka tinggilah darjat kamu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya saudara. Dan balik kita dengan apa yang berlaku hari ini, nampaknya kiriman saya masih lagi menerima cukup banyak teman-teman yang menghantar keluhan. Komen sikit Datuk tentang apa ni? Ada tentang apa agama. Saya minta maaf saudara. Saya generasi muda ya, Papa agama dapat Datuk, kita mengucapkan tahniah. Saya memegang prinsip satu saja. Beliau juga mempunyai laman webnya. Dan saya adalah antara pelayar. Jadi untuk saya mengkritik macam Datuk Lokman Adam. So apa yang lontarkan itu pandangan beliau. Jadi saya tak boleh nak segah ataupun mengwujudkan polemik. Tak elok. Jadi beliau bagi pandangan, terpulanglah pada pelayar, terpulang pada rakyat memikirkan. Tapi kalau beliau sebagai ahli esko, sebagai ahli politik, kalau dia buat kenyataan yang silap, itu memang berhak untuk saya sosong. Sebagai seorang pelayar, kalau dia menyatakan, saya tengoklah saudara Datuk Zahrin, saudara Datuk Lokman Adam, saudara Ismi di Perak, siapa lagi yang membuat live masing-masing. Saya tonton Waimah daripada saudara Aswadi daripada Parti Keadilan. Saya dengar, bukan saya tak dengar. Tapi saya tidak akan mencelah ataupun mewujudkan polemik. Mereka, cara mereka. Itu cara saya. Saya minta maaf saudara kalau saya minta saya mengulas benda begitu. Dulu pada orang minta saya ulas, saya tak akan ulas. Kerana saya berpegang prinsip saya sebab saya latar belakang saya orang sok khabar. Seorang jurnalis. Jadi kita harus menghormati pemikiran orang. Jadi kalau saya mahu orang menyantuni dan menghormati fikiran saya, okey, saya juga harus menghormati fikiran orang. Sebab itu saya katakan, we must agree to disagree. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi jangan kita rasa kita saja betul. Rosak politik ni kerana itulah. Jadi masing-masing nak menegakkan benang yang basah. Tapi kalau Papa Gomo itu sebagai seorang politik, okey, kenyataan politik yang saya nampak boleh merosakkan parti, saya akan sonsong. Itu jelas ya. Dan kepada beliau bersama juga dengan Tun Ehsan, ramai dapat anugerah itu. Alhamdulillah. Lebih ramai semarak lagi. Semoga dengan anugerah yang diperoleh itu, maka dia akan menabur jasa untuk agama, bangsa dan negara. Itu aja harapan kita. Soal dia nak memilih untuk menyokong Tan Sri Amno Musa, untuk bersama dengan Datuk Isyamuddin, walaupun tulisan lebih mirip situ, ataupun bersama dengan Datuk Hamzah Zainuddin, untuk bersama dengan Parti Perubahan Bersatu, itu masalah dia. Saya tak boleh nak bagi komen, walaupun kita tahu ke mana pemikirannya, kiblat politiknya segitu, tetapi asalkan ia tidak merosakkan parti saya. Kalau dia sonsong Parti UMNO, mencari penyakit dengan saya. Selagi dia bersama dalam UMNO, biarlah. Masing-masing ada pandangannya. Kita berpolitik ni biar matang. Ini yang saya katakan, kalau kita politik ni orang tu daripada parti PAS kita nak marah. Buat apa nak marah? Dia menerima ideologi PAS. Santunilah. Begitu juga daripada Parti Amanah. Sebab itu dulu pernah saya ceritakan, saya dengan Datuk Ahmad Sabu ni dulu, orang tak pernah pergi rumah dia. Masa dia orang kuat PAS, masa dia jadi timbalan Presiden PAS. Bila anak dia kahwin, dia jemput saya. Saya pergi di Shah Alam. Dia peluk saya. Dia kata, Datuk, you are something special. Saya kata, Mat, politik is politik, tapi tidak memutuskan persahabatan. Saya kecewa kalau seorang memutuskan persahabatan hanya kerana politik. Politik ini ada ideologi, pemikiran. Saya nak sokong. So, of course, sekarang ni saya sentiasa akan menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden saya. Jadi asas saya hendakkan menyokong Datuk Seri Zahid Hamidi kerana beliau adalah presiden Parti UMNO. Dan saya menerima Parti UMNO. Saya menyokong Datuk Seri Najib kerana beliau adalah mantan presiden kita. Takkanlah kerana dia dah tak jadi presiden, dah tak jadi Perdana Menteri, kau nak maki hamun dia. Tak betul. Sedangkan waktu beliau berkuasa begitu, kau bercium tangan, berkecup-kecup. Itu yang saya kadang-kadang saya kata, saya benci tengok orang begini.
Saya juga menyokong pemikiran dan kelangsungan kepimpinan Yang Berhormat Mulia Tengku Razillah Hamzah. Kerana keyakinan saya, beliau adalah satu orang statesman. Dia satu orang yang mengamalkan demokrasi. A real. Satu orang yang mengamalkan prinsip demokrasi. Katanya, yang menang mesti tidak boleh menindas yang kalah harus menghormati yang menang. Dan yang penting sekali bagi beliau, kata berpolitiklah demi agama, bangsa dan negara. Sebab itu dia tak lari daripada perjuangannya. Cuma beliau disingkirkan waktu kesan daripada pertandingan 1987. Bila beliau dikalahkan dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya, maka beliau disingkirkan bersama dengan penyokong-penyokongnya oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad waktu itu. Dan sebab itu saya katakan beliau bukan menubuhkan parti Semangat 46. Semangat 46 itu telah ada parti itu. Tapi atas nasihat Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Rahman minta supaya beliau memimpin ahli-ahlinya supaya mereka tak lari kepada parti pembangkang. Saya ingat lagi kenyataannya. Dia kata Yang Berhormat Tengku Abdul Rahman, Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Rahman minta supaya beliau menyantuni pengikut-pengikutnya supaya jangan lari pada parti pembangkang. Kalau ada sejuk hati Dajjal itu, ada Tengku boleh panggil Tuan Dr. Mahathir Dajjal. Sejuk hati Dajjal itu, bawalah balik masuk UMNO. Dan beliau satu orang yang lurus. Pemikirannya hari-hari memikirkan rakyat. Dia bukan satu orang yang nak mengejar jawatan, yang obses untuk mendapat jawatan. Tidak. Tak ada lah. Sebab itu bila ada tawaran daripada istana untuk dia memegang jawatan Perdana Menteri dalam keadaan suasana yang tak menentu. Tapi kerana UMNO memutuskan untuk meminta pilihan raya, maka dia nyatakan kepada tuanku, tak boleh tuanku. Parti nakkan pilihan raya. So I cannot accept this. Itu orangnya. Saudara jadi kalau saudara minta saya ini memaki hamun Papa Gomo, saya minta maaf. Kalau dia di luar parti UMNO dan dia mencerca UMNO, tunggu. Itu saya akan sonsong satu persatu. Tapi kalau boleh janganlah kita bersifat peribadi. Janganlah. Saya tengok apa yang berlaku sekarang ni, polemik antara beliau dengan Lokman tu. Malu juga kita orang Melayu. Dah habis semua. Sampai itu saya kata politik selak kain ni bukan cara saya lah. Kita sonsong pemikiran. Kalau tak betul, kita sonsong. Sebab itu saya dengan Tan Sri Muhyiddin, bukan saya tak menghormati beliau sebagai Perdana Menteri, saya menghormati beliau sebagai Perdana Menteri. Sebab itu bila saya tengok dalam walk semalam, selepas saja ucapannya menyantuni warga wilayah persekutuan, saya tengok, wah Datuk, saya kesian. Saya bersempati. Tapi itulah ia punya unjuran yang kamu pilih. Akhirnya rakyat sudah bangkit. Sebab itu saya ketawa melihat adanya ini kumpulan-kumpulan yang membuat research, kononnya research bahawa Tan Sri Muhyiddin mendapat 92% sokongan, Tan Sri Muhyiddin popular di kalangan orang Melayu, popular kalangan orang India, orang Cina. Saya kata kalau gitu, kalau tunjuk keabsahan, panggil pilihan raya lah. Jadi kamu membuatkan satu web untuk membina, tetapi waktu yang sama bagi saya ada pembohongan. Kenapa tidak betul serang? Kalau sekadar untuk membuat analisa, just letak 20 questionnaire, 20 soalan, kamu nama, umur begini, dan daripada itu dapatannya berdasar kepada 5,000 orang, maka kamu nak rangkum rakyat Malaysia. No way. Kesannya macam semalam. Saya kesian. Berterabu dia kena. Saya kata tak pernah berlaku dalam sejarah kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang dihamun, yang dicerca oleh rakyat. Jadi saya tak nak sebab itu saya tidak akan mengeluarkan apa yang ditulis. Sebab itu bahasa tidak baik. Bagi saya melihat kadang-kadang saya bersimpati. Kerana beliau memimpin Parti Pribumi Bersatu dan Parti Pribumi Bersatu nak bunuh UMNO, saya akan sonsong. So, Nikmat Datuk Lomar Amlan lagi bermorak. Saudara Mikomo, masing-masing ada dia bicara. Saya Datuk Lokman Adam, beliau sebagai seorang kolumnis, beliau sebagai seorang pengamal media ataupun kita panggil bloggers, saya menghormati pandangan beliau. Tapi jangan lupa beliau bukan ahli UMNO sekarang ni. Dia masih lagi berusaha untuk masuk UMNO. Kalau dia masuk UMNO, saya akan sokonglah kalau pemikiran dia baik untuk parti saya. Dan saya berdoa supaya kalau boleh dia bawa dia masuklah balik. Kadang-kadang kesian juga dia sebab saya lihat walaupun beliau berada di luar UMNO, beliau masih lagi membela parti saya, parti UMNO ini. Dan kita kena hormati orang yang ada pendirian begitu. Dan mereka-mereka yang terbabit dalam pemecatan beliau semua itu sekarang ni ternyata
mempunyai agenda tertentu. Itu bagi saya. Ya, terima kasihlah saudara ini saudara Mukir Faidi ya. Yang sekarang ni kita hari ini hari Isnin masih tak ada lagi brother. Saya minta maaf lah. Saya tak boleh buat apa. Masih lagi tidak mendapat secara tuntas bantuan prihatin rakyat. Ada yang dapat 100, saya dapat 200, saya dapat 300. Mana nak cukup? Mana nak cukup nak beli barang-barang makanan yang mencanak hari ini? Dan kumpulan wang simpanan pekerja, CEO dia ataupun ketua eksekutifnya masih lagi mengamalkan sikap pekak badak. Pekak tuli kuali. Rakyat susah begini. Dan bagi saya, itu yang saya katakan berkali-kali, saya membuatkan ini menambah keyakinan saya, wang kumpulan simpanan pekerja masih lagi belum dapat dicairkan secara tuntas. Sebab wang-wang yang selama ini ada tersimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja sudah dilaburkan melalui pembelian saham, pembelian bond dan sebagainya. Dan dalam keadaan ekonomi dunia begini, maka ini tidak dapat dicairkan wang tersebut. Jadi kesannya pada pelabur. Ini yang saya katakan bahawa sudah sampai masanya kita harus menuntut. Setiap pelabur menuntut supaya ketua eksekutif kumpulan wang simpanan pekerja dan mereka yang menjadi sebagai fund manager, yang menjadi pengurus dana dalam kumpulan wang simpanan pekerja, dia harus bertanggungjawab. Kalau kumpulan wang simpanan pekerja tidak boleh menunaikan, mencairkan wang itu, artinya pelaburan yang dibuat itu pelaburan yang salah. Dan yang kedua, jumlah yang dilabur itu tidak sepatutnya sebegitu. Sepatutnya setengah lah. Kerana mengikut rekod, wang kumpulan simpanan pekerja ada 970 bilion. Jadi kalau kamu simpan 970, dan kau ambil 500 bilion untuk melabur sana sini, untuk meningkatkan lagi pendapatan bagi pelabur dan sebagainya. Okey. Ini masih ada lagi 400 bilion. Dalam keadaan tenat begini, dalam keadaan negara diserang dengan permasalahan, ekonomi kita mengudum, sekurang-kurangnya ada tunai. Ini tidak boleh. Bila tak boleh, jadi akhirnya orang minta 10,000, lulus 5,000, dapat 1,000. Celah hidung aja. Dapat 1,000 tu untuk pakai bila? Bila? Persoalan saya, bila rakyat nak dapat? Korang memanglah senang, korang gaji besar. Tapi fikirlah soal rakyat. Kena usahalah, sebab itu saranan Datuk Seri Najib Tun Razak, mantan Perdana Menteri kita, dia tahu. Dia kata ambil lah ini bond-bond ini, letakkan dekat bank negara. Kalau bank negara tak boleh beli, artinya negara kita ni nazak sangat dah. Sebab letakkan dekat bank negara beli. Besok kalau bank kumpulan wang simpanan okey, kita ambil balik. Bila keadaan ekonomi dah okey. Itu cadangan. Jadi kamu tepih cadangan begitu saja. Hanya kerana kamu benci pada dia sebagai mantan Perdana Menteri. Kerana dia daripada UMNO. Nah ini bagi saya, kalau dia pandangan dia terbaik, kena ikut santun lah. Janganlah kita pandang sebelah mata saja. Ini untuk kebaikan rakyat. Tak pakai terlolonglah dia dengan Datuk Seri Zahid Hamidi bercakap soal moratorium, bercakap soal kumpulan wang simpanan pekerja, dan mereka yang berada di anjung kuasa masih lagi pekak dan tuli. Ini yang saya katakan bahawa tak baik dia buat begitu. Kenapa rakyat ini kecampakkan di lembah derita? Kenapa begitu? Usahakanlah. Rakyat tak nak minta lebih daripada itu. Saya berusaha untuk mendapatkan yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Kabarnya dah sihat. Tapi belum lagi dapat menerima tetamu. Ya, kita pun biarkan dia sihat. Dan saya yakin, mestilah beliau juga mempunyai perancangan, beliau juga mempunyai idea-idea bagaimana untuk meningkatkan semula ekonomi kita, untuk memperbaiki ekonomi kita yang koyak rabak. Kesan selama 22 bulan pimpinan Pakatan Harapan, kesan daripada selama 9 bulan dah hari ini berada dalam Perikatan Nasional. Jadi sekarang ni dah lebih 2 tahun rakyat tercampak di lembah derita. Sebab itu biarlah mereka membuat research ke, buat survey ke, kata populariti meningkat apa semua. Bagi saya, jangan kamu berbohong dengan rakyat. Bercakaplah. Inilah masalahnya. Mereka yang dapat kontrak mungkin nak buat survey itu takut nak menyatakan kebenaran. Kalau survey itu mengatakan tak bagus, cakaplah tak bagus. Ambil semua apa yang dinyatakan oleh rakyat melalui dalam Facebook. Tunjuk, Tan Sri minta maaf. Dapatan saya begini. Tan Sri nak marah, marahlah. Sebab saya nak dapat rezeki yang halal, saya buat kerja dengan baik, saya buat benda ni yang benar. Saya tidak akan berbohong. Kamu berbohong dengan Tan Sri Perdana Menteri.
Dalam waktu yang sama, kamu nak ambil dia wang daripada upah sebagai apa ni, membuat analisa. Saya selalu berkata, analisa itu sepatutnya dibuat selepas pilihan raya. Kalau buat pilihan raya sekarang ni, memang leboh lah. Amirah Azmi, I kecewa je yang dapat. Memang, rakyat kecewa, Tuhan aja yang tahu. Dan masih lagi, survey mengatakan popular. Popular di mana? Siapa yang mengatakan begitu? Kalau setakat survey ambil 10 orang, itu dia anggap. Nah, ini saya sonsong pendapat begitu sebab saya tidak mahu pimpinan kerajaan dibohongi. Akhirnya mereka, relax, gaya tak ada masalah. Dia orang ni yang bising-bising. Blogger-blogger yang bising. Dah. Kita buat apa. Jadi akhirnya, apa yang kerajaan anjurkan, apa yang mereka laksanakan itu tidak mencapai, tidak kesampaian. Yang kita minta lanjutan moratorium. Tak ada apa-apa, tak bising pun. Yang untung bank. Sekarang ni okeylah kita buat ni. Moratorium ni kita ganti kepada restructuring. Kita semak, kita anjak semula restructuring, reschedule, R&R. Ini menekan rakyat lagi. Sepatutnya yang kita minta, yang UMNO minta, supaya moratorium ini dihentikan dulu kutipan pembayaran hutang, tapi tidak ada tambahan beban sebagai interest ataupun bunga. Kerana bank memang dah kaya. Bank di Malaysia ni kaya raya dan dia mempunyai cukup dana. Takkanlah itu pun tak boleh. Ini within the kuasa, bukan gunakan duit kerajaan pun. 45 bilion mana tadi? 45 bilion mana tadi? Aduh, hai. Salam, saya minta maaf tadi. 45 bilion Jakom. Analisa kerja Jakom. Saudara Mat Zaidi bin Ismail. Saya nampak gayanya mereka masih mengulangi tindakan yang sama, mencari populariti. Wujudnya jabatan ini lain tak ada untuk memesongkan pemikiran rakyat. Ini bagi saya satu dosa. Anda berdosa. Sebab benda-benda macam ini jangan buat kawan ketawa lah. Sebab yang kita minta adalah moratorium, tapi bukannya dilanjutkan pinjaman. Ya, saudara? Saya tu kereta dah kena tarik. Apa nak buat saudara? Inilah nasib. Saya tu kereta dah kena tarik pihak bank, saudara Nur Basri. Saya dah cakap. Tapi soal sekarang ni, kalaulah pihak bank ambil tindakan tarik kereta semua ni, mana nak simpan? Saya tu hari adalah pegawai bank datang jumpa saya. Dia kata ni nak kena tarik ni kereta ni. Okey, kalau tarik kereta saya, berapa ribu kereta ada dalam Kelang ni yang tak boleh nak bayar. Nak simpan di mana? Itu keadaannya. Dan harga barang di pasaran. Ini bercakap soal pasaran ni. Derita rakyat bertambah lagi. Bertambah lagi. Harga barangan masih lagi mahal. Tidak menurun. Dan setengahnya tak ada. Macam manalah rakyat nak hidup ni? Apakah cukup dengan pengumuman nak bagi sekampit beras? Kerana saat ini rakyat tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Sepatutnya pimpinan kena tahu. Kena ingat. Dia pun manusia, kita pun manusia. Jawa Datuk ada Batman. Nah, bagi saya, soalnya sekarang ni rakyat tiada pendapatan tetap. Macam mana nak belanja? Macam mana nak membesar keluarga? Apakah mereka mau mengundang kejahatan jenayah bertambah? Semalam dah ada pergaduhan. Tapi bukanlah warga Melayu ya, ini gangster India. Di Kajang. Tak tahulah berapa orang mati. Tapi dah ada pertempuran kerana nak jaga kawasan. Artinya jenayah sudah meningkat. Saat ini kita memerlukan, kita menggunakan tenaga jabatan pasukan polis untuk mengawal sekatan jalan, untuk buat pemantauan, perintah kawalan pergerakan. Kalau terlepas pula dengan kegiatan gangsterisme macam mana? Ini masalahnya. Aduh, kita pun tak tahu macam mana. Semalam bila saya dengar pengumuman, saya tak nak keluar lebih lah. Cuma dia kata, Kementerian Wilayah Persekutuan. Ini cadangan daripada Anwar Musa lah. Bijak sangat cadangannya. Beras percuma untuk warga kota yang susah. Jadi, bagi saya, kau nak bagi beras ni, sekampit lah. Bagi sekampit, susah. Itu caranya.
Bagaimana dengan minyak? Bagaimana? Fikirlah, bagilah minyak ke, ikan bilis ke, telur ke, cili, bawang yang dia boleh masak. Tak cukup duit, minta lah sikit daripada 1PM. Dapat projek tu katanya. Okay. Negara kita dah 64 tahun merdeka. Takkanlah warga kota Kuala Lumpur dapat sekampit beras sepenuh hari wilayah. Ini perutusan apa namanya? Sebab itu saya katakan, rakyat bukan pengemis. Jangan ingatkan warga kota yang tinggal di kota Kuala Lumpur ni menandatangan bagi sekampit beras. That is not the solution. Warga kota carilah jalan macam mana kita dapat pekerjaan. Kalau ada industri yang boleh dibuka dan sebagainya. Tapi sementara ini, mereka adalah penyimpan ataupun pencarum kepada kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau mereka berhutang dengan bank, wujudkan moratorium ini, tangguhkan pembayaran hutang itu. Dapat wang kumpulan simpanan pekerja. Ada kelegaan bagi mereka. Bukan dengan sekampit beras. It doesn't solve the problem at all. Jangan anggap warga kota Kuala Lumpur, warga kota Kosmopolitan. Saya ni walaupun tinggal di Selangor, tapi saya rasa saya orang Kuala Lumpur. Kami bukan pemilik sedekah. Jangan hinakan kami, warga kota. Saya dah berada di Kuala Lumpur sejak daripada tahun 76. Tak pernah pun. Kami bukan warga gelandangan yang perlu makanan yang bagi makanan dalam plastik. Ini bagi pula bas satu kampit seorang. Bayangkanlah kalau tiba-tiba waktu nak bagi tu orang kubur-kubur nak ambil beras. Waktu itu ada pula laporan CNN, laporan daripada media antarabangsa. Malaysian people, dia sebab mereka berada di Kuala Lumpur, buat laporan. Mana nak tak muka? Negara yang dah merdeka selama 64 tahun ini mendapat dalam keadaan kesusahan ini dapat sekampit beras. Saya bukan nak kritik tentang niat tu. Okey, kita terima. Tapi that is not the solution. Itu bukan, tak perlu masuk dalam perutusan lah. Buat melalui dia punya jabatan, kebajikan dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku? Kalau bagi pada Rina Harun, bakul makanan nilai RM1, yang makanan dalam tu cuma RM35 lah. Ini keadaan saya. Malu kita. Standardnya macam standard kamp pelarian. Tapi Azmin kata, FDI terbaik sejak 23 tahun. 23 tahun FDI, Foreign Direct Investment, terbaik. Apa yang terbaik? Takkan beras kampit tu cara menunjukkan terbaik. Saya rasa Ustaz Abid Liu pun bagi lebih banyak. Malu kita sekarang. Jadi saya yalah Menteri Wilayah ni. Takkan itu ada pemikirannya. Takkan level itu saja pemikirannya. Takkan itu disumbatkan jadi ucapan kepada Perdana Menteri sekampit beras. Sama harganya sebungkus rokok dan hil. Saudara Muhammad, kita bukan marah. Saya melihat bahawa caranya tu, yang rakyat nak apa programnya. Kalau FDI terbaik sejak 23 tahun tu, apa dia? Pasaran saham ke? Pasaran harta tanah ke? Kontrak ke? Perniagaan ke? Sektor pelancongan ke? Tak ada. Yang ini okey, kita rakyat, ini kerajaan prihatin apa yang diderita oleh rakyat. Maka itu kita bagi sekampit beras. Ataupun bagi bakul makanan. Rakyat bukan pengemis. Saudara Ribit, terbaik itulah Azmin, dia terbaik. Apa dia? Dan saya ingat 10 suspek telah ditangkap oleh pihak polis. Kerana disyaki terlibat dalam pergaduhan di Taman Juara Batu 9 di Ceras dalam yang tulas semalam. Saya dapat laporannya daripada Pusat Kawalan Daerah IPD Kajang. Jadi kalau saya nak baca pun tak elok juga sebab ini laporan dia kepada Bukit Aman, kepada pihak tinggi. Tapi bahawa pihak polis sedang menyantuni. Yakinlah, saya amat berkeyakinan polis Malaysia kita adalah polis yang terbaik. Apa saja kes dapat mampu diselesaikan oleh mereka. Itu kita bersyukur pada Allah SWT bahawa kita mempunyai pasukan polis yang baik. Malahan ada juga ketua polis macam di Pulau Jaya tu yang ada keprihatinan pada rakyat. Rakyat miskin disantuni. Bukan nak tangkap orang aja, tapi mereka kadang-kadang tu sajalah bumbung gambaran yang bukan. Ya. Secara kerunsingan saya,
baru setengah jam tadi saya menerima laporan daripada BBC London, laporan daripada CNN, kedudukan di Myanmar ataupun di Burma. Mungkin juga ada yang telah tahu kalau saudara melayari ini berita luar negeri, iaitu pasukan junta tentera di Myanmar sekali lagi melakukan rampasan kuasa. Dan hari ini Aung San Suu Kyi bersama dengan pimpinan demokratiknya telah pun ditangkap dan diadakan perintah berkurung, perintah larangan, tak boleh bergerak dari rumah, dan semua jalan-jalan di sekitar kota raya di Yangon ditutup. Saya nampak tadi tu beratus orang, bank-bank pun dah tutup, beratus orang pergi dekat kios untuk keluarkan wang. Myanmar sudah tidak lagi berada dalam sebuah negara demokrasi. Semua ini berlaku kesan daripada junta tentera dia ada menyokong satu parti lagi dalam pilihan raya bulan November dulu. Dan junta tentera mengatakan bahawa kemenangan Aung San Suu Kyi yang mendapat 83% sokongan daripada rakyat, maka itu tidak boleh diterima pakai. Kerana kononnya ada penipuan dan sebagainya. Hari ini, dulu 15 tahun, Aung San Suu Kyi berada dalam tahanan di rumah selama 15 tahun. Dan hari ini beliau ditangkap sekali lagi. Dan semua TV station, internet, hubungan komunikasi dihentikan. Bukan secara total, ada sikit. Dan jalan-jalan di Nai Pau, Yangon, semua ditutup. Hari ini secara resminya tentera mengambil alih pemerintahan di Burma, iaitu di Myanmar. Benda ni dulu negara ini dah pernah diperintah oleh junta tentera sejak tahun 1962. Tapi selepas itu dalam tahun 2015 dibuka semula untuk demokrasi, maka Aung San Suu Kyi menang. Sekali kamu melakukan tindakan begitu, maka akan berulang lagi. Sebab itu kita risau. Sebab itu dulu apabila berlakunya tragedi 13 Mei, apabila Tun Tan Sri Sin mencadangkan, sebab dia tengok keadaan dah 2 hari 1969, mencadangkan supaya parlimen digantung dan tentera mengambil alih. Waktu itu parlimennya Jeneral Saleh dia kata no. Sebab sekali tentera sudah ambil alih, dia tidak akan memulangkan demokrasi. Jadi kita kalau berhati-hati, sebab itu orang kata once revolution begin, it will never ending. Jadi kita harus memelihara demokrasi negara kita ni. Jadi janganlah pimpinan-pimpinan yang ada di atas tu memikirkan jawatan, pulangkan demokrasi ini pada rakyat yang terbaik. So Zarina, ada pun patut kena tahan. Janganlah begitu. Jangan kita minta orang kena tahan dan sebagainya. Tak baik. Sebab Aung San Suu Kyi ni dia memang keras kepala lah. Dia satu orang yang kononnya pro demokrasi. Kesan daripada itu saya menjangkakan Myanmar akan kembali berada dalam keadaan yang sukar. Rakyatnya akan bertambah susah. Derita rakyat Myanmar nanti akan lebih lagi. Kerana baru dapat demokrasi, tiba-tiba perintah tentera. Sebab bila masa pemerintah tentera dulu tu, sebelum Aung San Suu Kyi dilepaskan, dibebaskan, ramai kita dapati pelarian-pelarian daripada negara Burma ataupun Myanmar ni datang ke negara kita. Dan saya harap pihak pasukan tentera, pasukan polis segeralah mengetatkan kawalan di sepadan-sepadan agar mereka tidak datang negara kita. Kerana sekarang ni Myanmar pun ada juga COVID-19. Jadi saya nampak tadi United States has condemned the coup. Negara Amerika, Joe Biden melalui susah luarnya Anthony Blinken telah pun menggesa supaya dipulihkan balik demokrasi di Myanmar. Begitu juga Boris Johnson yang tidak bersetuju cara rampasan kuasa dilakukan. Begitu juga apa dilakukan oleh European Union. Sementara itu Menteri Luar dari Australia
Mary Spain meminta supaya junta tentera di Myanmar itu memulihkan kembali dengan segera. Apa yang berlaku di Myanmar itu membimbangkan. Kerana bila dia macam satu badan kita, tiba-tiba satu badan itu tiba-tiba ada sakit, maka seluruh badan sakit. Kita adalah negara dalam sebuah negara ASEAN. Bila ini berlaku, tentulah ia akan merebak balik pada kita. Ekonomi bertambah parah lagi. So Azmira, PH, pejuang PPM, PAN, PKR, DAP dan Muda. Dah lingkup ke? Kita jangan kita ketawakan mereka, tapi kita ingat warga UMNO kena semak dalam hati. Sebab itu saya kata, untuk saya percaya dengan PBM, tidak sama sekali. Kerana kehadiran PBM tidak lain tidak bukan adalah untuk membunuh UMNO. Itu jelas. Tak perlu saya nak ulah banyak kali. Dan sekali itu memang kena sonsong jugalah. So dalam kehidupan Aung San Suu Kyi ini, cuma yang saya lihat waktu beliau memenangi pilihan raya dan menjadi Perdana Menteri Myanmar, dan dia tidak menyantuni sepenuhnya tentang untuk nasib warga Myanmar, warga Rohingya. Ini balasan lah ni. Walaupun dia sebenarnya baru dapat tahu bahawa bapa ni kepada Aung San Suu Kyi ni adalah Jeneral Aung San yang telah dibunuh kerana menuntut kemerdekaan daripada British, yang rupanya di Myanmar itu, Burma itu adalah negara koloninya atau penjajahannya adalah penjajah British sejak tahun 1948. Saudara, itu penjelasan saya apa yang berlaku di luar negara. Saya melihat hari ini apa yang saya nyatakan semalam mendapat reaksi. Warga UMNO menuntut supaya Presiden UMNO, Datuk Seri Najib dan ahli parlimen sudahlah. Mintalah supaya kerajaan. So, perlu diingat ya, walaupun kita ada perintah darurat, tidak berarti kita tak boleh tukar kerajaan. Jangan silap. Kerajaan boleh ditukar atau pemimpin macam apa yang berlaku daripada tahun 1970 kita mengadakan perintah darurat 1969. So pada 1970 pertukaran pemimpin negara berlaku antara Yang Berhormat Mulia Tengku Abdul Rahman kepada Tun Razak. Boleh, bukan tak boleh. Sebab itu sekarang ni pimpinan UMNO kena buatlah, tarik sokongan, menghadap agung, jangan kecoh-kecoh. Atau kalau perlu adakan pilihan raya. Bukan tak boleh pilihan raya, sebab New Zealand pun nak buat pilihan raya ni, dah mengumumkan pun. Sebab kalau tidak, nanti cuba saya lihat. Saya dapat terima satu kiriman daripada sahabat saya, Datuk Arifin. Dia kata, betul ke ni komrad? Dia panggil saya komrad. Dia kata, alamak komrad, hebat tu. Dia kata, betul ke? Kerana gadaian hartanah milik Perbadanan Menteri Besar Kelantan, harta tanah milik Perbadanan Menteri Besar Kelantan dilelong oleh Maybank kerana tidak mampu membayar hutang. Saya pun tepuk dahi lah. Macam mana pula nak bayar hutang dengan bank tak boleh, tapi tukar Mercedes boleh. Rakyat akan bertanya, dapat duit daripada kerajaan pusat 400 juta lebih, takkan tak boleh tebus balik? Inilah saya katakan pimpinan sepatutnya teluslah, ikhlas. Jangan fikir diri sendiri. Kamu boleh beli Mercedes, tiap-tiap Exco apa semua boleh beli Mercedes, tapi air di Kelantan tak selesai. Rawat air itu dengan betul-betulnya. Peruntukan itu untuk pembangunan negeri Kelantan, bukan untuk kamu enjoy, meningkatkan, menaikkan lagi allowance kamu sampai 20,000, 30,000. Dia dapat lebih 3,000 lebih kenaikan. This is not the way to rule the country. Ini bukan cara dia. Sepatutnya rakyat disantun dulu. Sebab itu saya katakan perubahan kuasa ni boleh berlaku walaupun keadaan darurat. Ini boleh buat. Kalau kita tak lakukan, bertambah lagi negara tambah teruk. Kalau dalam keadaan darurat begini, pimpinan yang ada tak mampu berfikir, masih lagi merasakan I got the power, so masih lagi nak mengulangi I'm the law dan sebagainya. Bila saya menyatakan begini, saudara mungkin marah dengan saya. Maka kata saya ni lain tak ada, kempen Tengku Razali. Saya yakin, saya berkeyakinan, berilah kesempatan untuk Yang Berhormat Tengku Razali berada dalam kerajaan untuk memperbetulkan segala kepincangan, lebih-lebih lagi aspek ekonomi negara. Beri dia peluang. Dan warga UMNO kena berlapang dada lah. Mereka jadi ahli parlimen. Apa susah sangat?
Saudara jangan lupa bahawa negara kita sekarang ini sudah menuju pada kehancuran ekonomi. Kita sudah menyamai seperti negara Filipina. Negara Filipina pada tahun 1970 sehingga tahun 1980 merupakan a segment orang yang sakit. Sakit. Ekonominya sakit, maka kehidupan rakyat di Filipina waktu itu di bawah pimpinan diktator Marcos dengan Imelda-nya. Akhirnya rakyat menderita. Itulah tahun-tahun malam bagi warga Filipina. Dari tahun 1970 hingga 1980. 10 tahun. Sehinggalah selepas itu datanglah Arroyo dan apa semua memperbaiki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sama juga dengan Indonesia. Indonesia pun negaranya berada dalam keadaan yang cukup parah. Derita rakyatnya begitu tinggi. Ekonominya teruk sebab rakyat dia ramai. Negara yang punya populasi yang begitu tinggi tapi ekonomi tidak mampu. Kerana wujudnya KKN. Korupsi, kronisme, nepotisme. Kontrak-kontrak ataupun peluang-peluang perniagaan hanya untuk orang keliling. Kemudian budaya korupsi meningkat. Meningkat yang bukan-bukan. Sebagaimana saya katakan, usahakan dia pejabat jabatan. Kalau saya pergi dekat immigration, dekat airport pun ada elemen korupsi. Bapak mau pulang Kuala Lumpur? Ya. Ya Pak, sudah belanja? Ya. Kok ada bakinya itu rupiahnya tinggal sini saja ya? Secara terbuka minta. Waktu itu. Sekarang tak ada. Maka Indonesia sudah menaik. Saudara Zali tadi dia kata apa ni? Saudara Zaini Kemal Zainon, saya pun sokong kuli. Saya bukan saya nak mendewakan seorang, tidak. Dalam keadaan dia sekarang ni, saya nampak, saya dengar cerita dia dah pulih daripada COVID apa semua tu. Dalam masa dia ada, jangan bila dah tak ada besok kita nak tangisi. Jangan kita menyesal nanti. Biar dia untuk memperbaiki. Tenaga dia negara memerlukan. Sebab hanya dia je yang ada sekarang ni. Tinggalan daripada legasi Tun Razak. Saudara jangan lupa, waktu Tun Razak memerintah negara kita ini, Tun Dr. Mahathir tidak berada dalam kerajaan. Yang mewujudkan dasar ekonomi baru, DEB. Dan kek ekonomi ini dikongsi oleh rakyat apa semua, yang tinggal seorang lagi je. Yang Muhammad Tengku Razak Hamzah. Tentulah ada dia punya buah-buah tangan, perkiraan-perkiraannya yang boleh dicanai untuk kebaikan rakyat. Itu saja. Dan beliau is a true statesman. Sebab itu saya menyokong je selagi Datuk Kawan Amir ni lain tak ada. Bila buka cerita je Tengku Razali. Tak bolehlah tak saudara nak begitu. Saya memikir pada fikiran saya, pembacaan saya. Saudara, saya minta tolong itu je lah. Saudara dengar. Warga Malaysia yang hebat hasil dari pemerintahan zaman BN ini terbukti padu. Terbukti pada diri anda yang ada sekarang. Cerdik dan pandai hasil kerajaan BN. Saudara Rahman Ramli, memang itulah apa yang dicanai oleh negara waktu mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin yang tidak meletakkan kepentingan diri. Pemimpin yang memikirkan tentang untung nasib anak bangsa dia. Pemimpin yang tahu rule of law. Pemimpin yang meletakkan negara kita ini ditadbir, diperintah mengikut tata cara budaya Melayu. Hak orang. Bukan hak orang, hak aku. Ini setengah-setengah tu masih sebab itu budaya KKN, korupsi. Sebab itu saya kata berkali-kali saya menyokong usaha sahabat saya, Dr. Isyamuddin dari Kepulauan Kerang Kerap. Ya, sahabat saya lama, tempat saya bertugas bersama dengan beliau dulu di Kepulauan Kerang Kerap. Dia sekarang ini berusaha untuk menentang kebejatan korupsi dan kita harus sokong. Dan hari ini kalau kita lihat ada elemen budaya korupsi dalam kawasan depan mata kita, cepat-cepat kita cari nombor telefon SPRM, minta disiasat, sama ada di pejabat kerajaan ke pejabat daerah ke di mana-mana. Dan korupsi ini tidak hanya terletak pada pentadbiran kerajaan, politik juga. Politik yang korup. Mana-mana pemimpin yang mengamalkan budaya hulurism, budaya warlord, aku punya wang, kamu kena sokong aku. Ini untuk kamu 5,000, ini untuk kamu 3,000. Orang ini mesti diperangi habis-habisan. Pimpinan yang naik ke atas dengan menggunakan wang, inilah orangnya yang akan melingkupkan negara kita. Mereka menggunakan wang untuk membeli undi. Mereka menggunakan wang untuk mendapat kepercayaan daripada rakyat. Bila dia naik sebagai pemimpin, maka dia lebih teruk korupnya. Negara kita ni hancur kerana itulah.
rosak ekonomi kita ni. Dan akhirnya rakyat tidak dapat berkembang pemikirannya. Politik tidak lagi jadi politik matang, tapi bercakaplah politik matang, politik matang. Jadi ini keadaannya sekarang ni. Apa-apa pun wang. Buat majlis semua, saya dah keperluan ni, haus. Kalau kita nak berjuang, dulu elok aja. Dulu nak tuntut kemerdekaan, ibu-ibu meleraikan dia punya gelang, rantai untuk kemerdekaan. Sanggup berkorban. Sekarang ini tidak. Pemimpin sekarang ni ulu. Undilah aku. Maka naiklah dia sebagai ketua bahagian. Ini saya cakap dalam budaya UMNO lah ya. Jangan marah. Saya tak tahulah, tapi rasanya dah menjangkit dah. Parti PAS pun dah menjangkit kabarnya. Penyakit ini sudah mula menjangkiti Parti PAS. Ada pemimpin yang sudah ada main ulu-ulu ni. Ataupun memberi projek dan sebagainya. Yang ini sudah hentikan. Aktiviti politik songsang di mana rakyat dilihat seolah seperti pengemis. Macam sekarang lah. Aku ada kuasa, aku berhenti bagi rakyat sekampit beras. Selesai. Waktu zaman bagi rakyat sekampit beras is already over. Sudah selesai, sudah tuntas. Sebab itu saya tuntut ahli-ahli Parlimen UMNO, enough is enough. Datuk Seri Zahid Hamidi kena berusaha. Jumpa balik ahli-ahli Parlimen dia, cukup dah. Kalau kita meneruskan lagi, negara bertambah rosak. Masalah sekarang ni, negara bertambah rosak. Sebab tidak ada perancangan. Memang betul. Ada bantuan skim itu, skim ini. Saya dengar, bukan saya tak dengar. Ada penjana lah. Tapi apa berlaku pada penjana? Kabarnya orang yang menguruskan penjana itu adalah kronik. Sudah ada nak sama menyaman. Kenapa jadi begitu? Sepatutnya penjana ke apa kot, salurannya tu biar betul, biar tuntas. Kalau nak beri bantuan keprihatinan, okey, kita sediakan 20 bilion. Okey, gunakan Kepulauan Simpangan Pekerja. Gunakan SOKSO. Gunakan Kementerian Kebajikan Masyarakat. Tapi bukanlah Kementerian Masyarakat macam mana Rina Harun. Gunakan betul-betul elemen itu. Cara penyampaian, sistem penyampaian biar jelas dan tuntas dan rakyat boleh dapat lihat. Macam dulu boleh. Apabila Yang Mohamad Mulya Teguh Razali mewujudkan PNB, Perbualan Nasional Berhad, bagi peluang orang Melayu semua beli saham dan sebagainya, tuntas ada pegawai seluruh negara. Pergi memberi penerangan, kena masuk amanah saham nasional, amanah saham ini, Bank Simpanan Nasional diubah daripada simpanan pejabat pos kepada Bank Simpanan Nasional, maka semua orang mula dapat nikmat. Itu acuan pemikiran. Acuan pemikiran beliau. Orang Melayu susah nak berniaga, diwujudkan Bank Bumi Putra. Itu acuannya. Dan sekarang ni duit nak bagi kepada siapa? Keluarkan daripada khazanah. Mula-mula dulu 250 bilion. Saya tak tahu. Banyak teman-teman saya yang buat perniagaan minta. Tak dapat. Kemudian katanya lebih kurang 30 ke 50 bilion digunakan untuk bantuan prihatin. Makcik Limah, Makcik Kia, Abang Saleh dan sebagainya. Tak dapat. Saudara cakap, saya tidak membohongi. Saya sendiri, saya warga emas. Tak boleh. Sistem tak betul. Sistem penyampaian tak kena. Ismail, Kudi pun kena tipu dengan Ahmadiyah. Itu saya tak boleh jawab pula saudara. Itu dia sangka semua orang baik. Itulah masalah juga. Dia rasa orang semua baik macam dia. Itu kesilapannya. Saya berani menegur. Sebab saya melihat bahawa memang dia baik. Jadi dia ingat orang tu baik macam dia. Dia tak tahu yang ramai tu buaya semua nak telannya. Tak tahulah saya. Jadi dalam keadaan begini, berbalik pada negara kita sekarang ni, saya melihat bahawa lain tak ada jalan. The government need to be changes. Pimpinan kerajaan perlu diubah. Kerana sekarang ni bertambah teguh. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Mereka yang berada di anjung kuasa begitu memikirkan, mementingkan parti mereka. Kalau parti pribumi itu lain tak ada, nak telan UMNO. Maka dicari jalanlah supaya warga UMNO ini boleh dibeli. Ada kalangan ahli-ahli UMNO ni yang termakan dengan umpan. Tunggulah nanti. Saya ingat mungkin malam besok kita membicarakan tentang apa nak jadi tentang politik kita di masa mendatang seandainya pilihan raya diadakan. Banyak benda nak kita bincangkan.
tapi waktu mencemburui kita. Jadi saya mengharapkan saudara tenang-tenangkan fikiran, berdoa pada Allah SWT supaya negara kita ini kembali stabil untuk demi agama, bangsa dan negara, rakyat kita dapatlah. Kita berdoalah. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak mahulah lebih. Kita bukanlah nak lebih daripada apa yang kita pernah alami dulu. Dulu ada yang kaya-kaya atau tidak. Dapat seadanya pun cukuplah. Seadanya supaya rakyat tidak susah, supaya kita ada makanan cukup dan mereka tidak menjadikan rakyat ini sebagai pengemis. Ingat saudara tu, bagi saya dalam hidup kita ni kita mesti berani menyuarakan ilal liqa masallamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.